ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dihormati Tuan Pengurusi masjid kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jemaah muslimin dan muslimat, hadirin hadirat dimati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur saya dapat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin rahmatnya dapat kita bertemu dalam kuliah maghrib saya pada petang ini yang sepatutnya diadakan pada minggu lepas kerana sesuatu yang tidak dapat dielakkan, ya, maka saya gantilah. Razik Tuan Jiradi kata minggu ni kosong, jadi kita ganti pada minggu ni insya-Allah, ya. Jadi nak cukup juga sebulan 2 kali tu kalau boleh, kan. Itu pengajian kita insya-Allah. Kita berada pada bulan Rejab tuan-tuan sekalian, ya. Ini dah 5 hari bulan Rejab, ya. Sedar tak sedar bila sebut Rejab tu maknanya Rejab, Syaban, Ramadan lah tu, kan. Jadi kita ada termasuk Ramadan dah tak sampai 3 bulan, ya. 2 bulan lebih lagi kita akan memasuki apa yang dinamakan Ramadan, ya. Namun apabila sebut membicarakan tentang Rajab ini, mana kelebihannya banyaklah tuan-tuan. Jadi berpuasa di bulan Rajab, ya. Dan ada satu hari yang istimewa dalam bulan Rajab inilah pada 27 Rajab itu, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj yang pernah berlaku kepada baginda Rasulullah SAW. Walaupun riwayatnya berbeza-beza dari sudut tarikh, namun pendapat yang masyhur di kalangan ahli-ahli sejarah mengatakan itulah 27 Rejab itu ialah tarikh yang amat tepat dengan berlakunya peristiwa besar kepada Rasulullah, ya. Jadi selain daripada itu kita perbanyakkan amal-amal soleh dengan menyempurnakan solat fardu dan menambah solat-solat sunat. Dan seterusnya kita memohon Allah Ta'ala memberikan rezeki yang halal kepada kita dan mengelakkan kita daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, khususnya pelakon maksiat. Itulah intipati khutbah pada hari ini. Mungkin tuan-tuan dengar tadi, kan, khutbah. Saya pun baca khutbah hari tadi. Itu saya ingat tu. Baca khutbah daripada Jabatan Agama Islam dengan cara saya lah. Cara saya ulang-ulang sikit, tambah-tambah sikit, insya-Allah. Jadi untuk malam ni, untuk petang ni tuan-tuan sekalian, kita masuk pada surah yang berikutnya, iaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr, ya. Iaitu surah Iza Ja'a Nasrullah. Jadi An-Nasr itu dimulakan dengan izaja, ya. Kita kadang-kadang kita sebut surah An-Nasr tu kita tak perasan mana surah An-Nasr, ya. Tapi kalau sebut izaja An-Nasrullah semua orang ingat, kan, insya-Allah. Jadi kita biasa dengan kepala surah. Jadi insya-Allah malam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok pula apakah bicara, ya, tadabbur kita pada malam ini berhubung dengan surah An-Nasr ini, untuk sama-sama kita mengambil ilmu dan juga mengambil pelajaran daripada apa yang bakal kita bicarakan insya-Allah. Jadi mengambil berkat daripada ayat suci ini, mungkin tuan-tuan boleh ikut saya sekali baca, boleh, ya. Kita baca sekali dan kita cuba untuk memastikan, ya, bacaan kita itu mendapati dengan kehendak tajwid dan juga fasahah, insya-Allah. Sekadar yang mampu oleh saya lah, ya. Saya ni bukan orang katakan fasih, bukan orang kata qari, ya. Kalau Ustaz Nasir tu memang sedap, kan. Ustaz Nasir tu memang qari, ni qari, masya-Allah, ya. Jadi kita baca tuan-tuan, boleh, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan
الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah ya, kita tengok pula apa dia punya tadabburnya, terjemahan ataupun tadabburnya. Jadi sepintas lalu saya sebutkan bahawa izaja ini ialah ayat yang berlaku yang mengumumkan pengisytiharan ya, kemenangan Islam. Ia berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Tahun ke-8. Jadi baginda SAW dengan para sahabat berhijrah ke Madinah ya, Madinah. Jadi setelah 8 tahun Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah balik ke Mekah. Balik ke Mekah untuk menunaikan umrah ya, menunaikan haji dan umrah, dan akhirnya berlakulah satu peristiwa di mana baginda disekat ya, pada mulanya. Tetapi hasil rundingan Rasulullah dengan para sahabat seramai 1,500 orang dibenarkan memasuki kota Mekah dengan berpakaian seperti pakaian ihram, yang mana pakaian ihram itu yang nampak dia punya bahu di sebelah kiri. Macam kita pergi haji tu ya, kita tawaf tu, kita pergi haji maka kita ada tawaf yang diiri dengan sa'i, ya. Kalau tawaf sunat kita tak perlu buka kita punya bahu ni, tetapi kalau kita tawaf selepas itu kita nak buat sa'i, maka disunatkan kita membuka. Maka Rasulullah buka, jadi nampak macam lengang. Orang Islam ni nampak macam gagah. Bila kita buka ni nampak dia punya sadurnya tu. Sebab tu orang kafir takut tengok tentera Islam. Semuanya pakai yang putih dan memperlihatkan kesaduran. Betul kesaduran bahasa saya tu. Kalau tak betul minta maaf lah kan. Jadi sadur maknanya nampak gagah ya. Gitu. Jadi Allah merakamkan dalam ayat ini, kata apabila datang pertolongan Allah, iza ja'a nasrullah wal fath, dan pembukaan kota Mekah, maka kamu lihatlah manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong, berduyung-duyung ya. Oleh itu naklah kamu bertasbih memuji Allah, dan naklah kamu mohon pengampunan Allah, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Itu makna sepintas lalu ya. Jadi kita tengok pada tafsir Nurul Ihsan ni, dia ulas lagi tuan-tuan. Dia kata apabila datang pertolongan Allah bagi nabinya, nabi kita lah ya, dengan menangnya perang atas segala seterunya dan terbukanya Makkah pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 ya. Itulah Rasulullah kata kata Syekh kita ni, dia kata berlakunya kemenangan kepada Rasulullah ni dalam peperangan ya, peperangan. Jadi perang macam tu asalnya patut perang tapi tak jadi perang, maka disebabkan oleh tentera musuh masam telah memberikan kelaluan kepada Rasulullah, maka Rasulullah masuk. Jadi kita berlaku pada tahun yang ke-8 hijrah ya. Maka waraitan nas, dan engkau lihatlah akan manusia masuk mereka itu pada agama Allah, yakni agama Islam itu berpuak-puak. Dulunya mereka takut ya. Jadi datang dia kata datang orang Arab daripada segala pihak negeri ya, di sekeliling Mekah itu mereka datang kepada Rasulullah ya. Datang untuk taat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang dahulunya daripada Fathu Makkah, dulu daripada pembukaan Makkah itu masuk mereka itu akan Islam seorang dua saja, tak ramai tu masuk Islam ya. Tiada berpuak-puak ya, kerana segala bangsa Arab, orang Arab itu menanti-nanti melihat penduduk ahli Makkah. Ya, tengok ahli Makkah. Maka tatkala Islamnya ahli Makkah, maka datang mereka itu Islam berpuak-puak ramainya, maka turunlah surah ini demi pada tahun haji wada ya, tahun haji wada. Nabi buat haji terakhir, kemudian daripada turun itu
Kemudian daripadanya turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ya. Jadi tadabbur kita yang pertama pada ayat ini maknanya tentera orang Islam Mekah ketika itu masuk Islam, ya, masuk Islam ramai. Afwaja tu kalau kita baca izajah tu kan, afwaja tu makna apa? Berduyung-duyung, berbodong-bodong ramai pakat Islam. Jadi Nabi pun mengisyaratkan pengampunan. Nabi ni sangat pemaaf orangnya. Dulu kan Nabi sebelum pergi hijrah tu macam-macam lah kan orang buat kat Nabi. Ya, Nabi tengah semayang, sahabat tengah semayang, ada yang letak tai unta, yang pergi kacau Nabi semayang, dia tu biasalah. Yang menghalang dakwah Rasulullah sampai kepada kita baca kan dalam kuliah yang lalu, iaitulah apa dia? Tabbat yada Abi Lahabin kan, cerita Abu Lahab dengan isterinya berusaha untuk memerangi, menghalang dakwah Rasulullah. Sehingga Allah Ta'ala mengarahkan Rasulullah untuk berpindah sekejap. Lari itu bukan lari untuk berpindah, itu bukan untuk lari, tetapi mengatur strategi lah. Sebab di Mekah ni macam potensi untuk berkembang Islam tu lambat. Sedangkan penduduk Madinah tu mereka menunggu-nunggu kehadiran Rasulullah. Penduduk Madinah ni berbeza sikit, watak dan juga personality dia berbanding dengan penduduk Mekah. Sampai sekarang lah tu kan, tetap pergi Mekah, mentaliti orang-orang Madinah dengan orang Mekah ni dia berbeza. Mereka ni lebih tertib, orang Madinah ni lebih tertib. Kita tengok hotel dia pun memang cantik, dibina hotel tu kan, mengelilingi Masjidil Nabawi tu teratur, ya. Kalau kita duduk di hotel mana-mana pun, kita akan masuk pintu yang telah pun disediakan. Semuanya dekat dengan Masjidil Nabawi kan. Tapi di Mekah ni dia kelang kabut sikit. Sekarang ni baru dia nak susun semula, dia buang semua hotel-hotel, kedai-kedai di kawasan dataran Masjidil Haram tu untuk dibuat supaya lebih sistematik. Dan supaya memberi laluan kepada jemaah untuk solat di kelilingnya lebih banyak berbanding dengan pada masa dahulu, ya. Masa kita pergi haji, saya pergi haji pada tahun 2002. Masa tu memang kedai lagi penuh. Siapa yang pergi time tu kan, sebelum tu ni di keliling Mekah tu, Masjidil Haram tu memang penuh dengan kedai. Tapi seronoklah pula. Lepas pada tawaf Baitillah, kita tawaf kedai nama dia. Kita tawaf kedai. Itu habis duit tu kan, tawaf kedai tu. Nak boleh sampai ke hotel lambat pula dah. Kerana lalu semua tu jumpa water sebehnya, jumpa beg, jumpa macam-macam. Beli-beli, tengok made in China, made in India semua kan. Tapi ambillah dia buat endorsement, pergi cop, masuk melintasi tanah haram, harap-harapnya mendapat berkat lah daripada Allah SWT, ya. Belilah. Balik kawan-kawan kita bagilah seorang satu kan. Kan? Ada yang tak jadi pergi haji, dia pergi beli kat Maidin. Itu tak ci. Kan? Dia ada masalah visa, tak boleh pergi haji, dia pergi berkurung kat mana-mana ada 2 bulan sebulan kan. Pergi balik beli kat Maidin. Bawa balik dia kata ni daripada Mekah ni. Tak adalah tu, saya tambah jelah tu, ya. Jadi balik tadi tuan-tuan, apabila demikian Rasulullah ini Rasulullah bagi pengampunan. Sehingga Nabi mengatakan siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Siapa yang masuk rumah siapa pun hari ini dia selamat. Kecuali ada 3 orang yang Nabi tak bagi pengampunan. Sehingga Nabi mengisytiharkan kalau kamu jumpa 3 orang ni yu'alliku nabi jidaril Kaabah faqtulu. Kalau mereka ni bergayut di dinding Kaabah pun kamu bunuh dia. Ada juga Rasulullah pun ada masa Rasulullah pun geram juga kan. Menikmah kalian ni teruk sangat kali. Yang lain Rasulullah bagi pengampunan, tapi 3 orang ni, ya. Saya tak ingat nama dia 3 orang, tetapi disebut dalam hadis bahawa kalau kamu dapati mereka 3 orang ni bergayut di dinding Kaabah pun kamu bunuh, kerana mereka ni barangkali teruk sangatlah jenayah yang dibuat terhadap Rasulullah SAW dan terhadap umat Islam, ya. Yang lainnya mendapat pengampunan. Dan pada tahun ini juga ramai yang masuk Islam, para sahabat-sahabat Rasulullah, termasuklah katanya Abu Sufyan. Kita pernah dengar nama Abu Sufyan kan? Abu Sufyan pun masuk Islam pada tahun inilah, ya. Jadi semua Rasulullah bagi pengampunan, maka masuk. Jadi penduduk di sekitar Mekah melihat penduduk Mekah ni masuk Islam ramai-ramai, maka mereka pun mula masuk kepada Islam. Itu yang berlaku kepada tahun yang ke-8 Hijrah. Jadi apabila berlaku itu kan turun ayat
al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini, ayat ni berbunyi, hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan dia setakat tu je, tapi saya tambah lagi, dia kata wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah menyempurnakan nikmatku kepada kamu dan aku telah meredai Islam itu agamamu. Jadi apabila turun ayat ini pada tahun yang ke-8 Hijrah ni, ketika Rasulullah pergi bersama sahabat membuka kota Mekah, memberi tahu bahawa kerja yang Nabi dibangkitkan untuk jadi Rasul itu sudah pun sempurna. Bila turun ayat hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, maka ayat ini memberi isyarat bahawa kerja Nabi dah selesai. Kerja Nabi selesai dan cukup selesai kerjanya dengan dimenangkan ke atas musuhnya, dan menakluk kota Mekah dan menjadi Islam orang Arab secara berduyung-duyung. Bagi tiap-tiap kerja yang disuruh sudah selesai, menunjukkan akan berpindahnya kepada lain kerja yang lain, maka disuruh oleh Allah Ta'ala supaya mengucap tasbih dan beristighfar, kerana nak kagum dengan segala kurniaan Allah Ta'ala dan kemudahan yang diberikan kepada agamanya, dengan barang yang tiada terlintas atas hati seorang pun, dengan firman-Nya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka mengucap tasbih olehmu, wahai Muhammad, dengan memuji Tuhan engkau yang menyempurnakan kerja-kerja engkau itu, dan mintalah pengampunan kepadanya dengan kadar kemuliaan engkau, kerana hendak berpindah kepada kerja yang lain. Dia apa makna tuan-tuan? Saya baca dulu itaknya. Maknanya apabila selesai itu, selesai orang Islam masuk semua, turun ayat al-yauma akmaltu lakum. Kata silap saya surah Al-Maidah ayat 3, 3. Hari ini aku telah sempurna bagi kamu agama kamu. Jadi beri isyarat bahawa kerja Nabi dah selesai. Bila selesai, maka Rasulullah disuruh oleh Allah buat kerja lain. Kerja buat kerja apa tuan-tuan sekalian? Suruh bertasbih. Suruh bertasbih. Fasabbih. Itu kan kita baca surah Izajah nanti, fasabbih, kita ingat. Maka bertasbihlah kamu wahai Muhammad bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah pengampunan kepadanya. Jadi kita ni tuan-tuan elok ambil pengajaran ni. Apa iktibar kita? Kalau kita selesai satu kerja yang telah pun kita buat dalam satu hidup kita, tak payah ambil panjang-panjang, tuan-tuan, ambil kenduri lah. Dan kita buat kenduri kahwin. Ada yang buat kenduri kahwin tidak? Ada yang pernah buat kan? Ramai dari yang dapat anak menantu. Jadi bila selesai kenduri itu, elok kita bertasbih memuji Allah, kerana Allah Ta'ala telah pun memberikan kepada kita bantuan, pertolongan untuk menyelesaikan segala urusan kita. Itu contoh yang paling kecil dah tu kan. Fasabbih. Nabi ni dia kerja dakwahnya selesai. Selama berapa lama Rasulullah berdakwah? 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kerja dakwah baginda tak berhenti-henti tuan-tuan, nak menyeru manusia kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila selesai, orang Islam dah ramai masuk Islam, maka Allah kata bertasbihlah kamu wahai Muhammad dengan memuji kebesaran Allah dan mohon pengampunan. Ini nanti pengajaran ni dia bagi pengajaran kepada orang-orang yang dah berumur macam kita lah, yang dah pensiun. Ada orang pensiun kat sini, kan nampak macam ramai je orang pensiun ni, termasuk yang duk cakap tu dah masuk dalam senarai orang pensiun. Jadi orang pensiun nanti ada isyarat di belakang ni nanti disebut. Jadi kita Rasulullah disuruh bertasbih, innahu kana tawwaba, kerana Tuhan engkau itu adalah banyak menerima taubat. Allah Ta'ala itu innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha penerima taubat. Bila sebut maha penerima ni tuan-tuan, maka innahu kana tawwaba ini dia memberi satu makna. Ayat ini memberi penekanan. Inna ni kalau kita jumpa dalam Quran, maka kita kena ingat itu satu penekanan Allah nak bagi tahu sesungguhnya. Sebab tu kita akan terjemah sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha penerima taubat. Jadi sebab itu Allah Ta'ala minta supaya kita mohon pengampunan. Maka balik tadi, saya lupa nak sebut tadi, kenapa Allah Ta'ala
Kenapa kita perlu memohon pengampunan kalau kerja kita dah selesai? Kita sambung tadi cerita kedui kahwin tadi tuan, ya. Mungkin dalam kedui kahwin tu banyak kita mengabaikan benda-benda yang syariat. Kadang-kadang berlaku pembaziran, ada sikit nak menunjuk-nunjuk kan. Bukan tuan-tuan kat sini lah, ya. Kadang-kadang kita buat tu berlebih-lebihan. Dan paling banyak saya perhatikan termasuk saya sendiri, iaitu melewatkan solat. Betul tak tuan? Dia jadi lambat solat tu. Pasal ni ramai orang pakat datang bersalam. Salam tu nama dia salam kokok tu kan. Orang kampung saya kata salam kokok. Salam sambil salam, dia kokok masuk dalam beg kan. Kaut. Kokok tu orang kampung saya. Ada pelik D tadi, ada orang pelik D. Ni pelik D bagi salam. Jadi salam kaut. Kan. Siapa nak, ya kan? Dah jadi tradisi dah. Macam mana tuan-tuan? Tradisi kita. Itu bukan syariat tu. Kalau kita cari dalam kitab tak jumpa salam kokok tu, tak jumpa. Salam kau tak jumpa. Atau cari dalam kitab, mana kitab menyebut bila datang kedua kahwin adalah kamu siapkan sampul. Tak ada tu dalam tu. Jadi ini budaya kita lah, ya, budaya kita. Nak ambil tuan-tuan, nak buat lah, ya. Nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa, ya. Ada rasa sebelah kampung saya tu dia membuat kenduri simple-simple je. Dia sebelah kambing seekor, dia panggil buat kenduri makan free je. Dia macam tu. Itu yang terbaik lah tuan-tuan kalau dapat kan. Datang makan, ya, makanlah macam tu, lepas tu baliklah. Kadang-kadang orang kampung dia buat gula, buat biskut, dan zaman dulu macam tu. Dia tak ada budaya sampul ni, saya ingat dia kebelakangan sikit dah, ya. Tak apa habis tuan-tuan. Jadi satu lagi tuan-tuan, melengahkan solat tu, itu kebanyakan berlaku ketika mana kenduri kahwin. Kerana kita nak tinggalkan kawan-kawan datang nak salam kan. Kadang-kadang bagilah isteri pergi sembahyang dulu, kita tunggu sekejap, ya. Kemudian ataupun kita pergi dulu sembahyang, isteri tunggu. Maka itu di antara. Jadi ditakuti di celah-celah kita kenduri tuan-tuan, ada sesuatu yang kita buat benda silap dengan Allah. Maka kita kata wastaghfirhu, hendaklah kamu mohon pengampunan. Ini arah ini bukan kepada orang biasa ni, kepada Rasulullah. Pada Rasulullah tuan-tuan dalam kerja dakwah ni, bagi dia tak pernah buat silap pun. Tetapi dalam ayat ini, oleh kerana Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada Rasulullah dengan masuknya orang Islam, masuknya orang-orang kafir Mekah dan sekeliling Mekah itu ke dalam agama Islam secara afwaja, secara berbodong-bodong, berdoyong-doyong, maka Allah Ta'ala mengarahkan Rasulullah, hendaklah kamu wahai Muhammad bertasbih sebagai memuji Allah. Kan? Kenapa? Kerana Allah yang bagi kemenangan, kata. Sebab itu kata kita apa betul dalam soal ini tadabbur yang kita kena ambil, tuan. Pengajaran yang kita kena ambil, sesuatu kemenangan yang kita peroleh itu bukan daripada kita. Allah yang bagi kemenangan. Ada masa Allah tak bagi kemenangan. Kepada tentera Islam pun berlaku, ya. Ketika mana perang Badar umpamanya, Allah bagi kemenangan kepada Rasulullah. 313 orang tentera Islam berlawan dengan 1000 orang tentera musuh. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau tidak memberi kemenangan kepada tentera Badar hari ini, maka Engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Begitu sekali Rasulullah nekat berdoa dengan mengangkat tangan tu dia tinggi. Rasulullah ni kalau doa, kalau doa yang betul serius, dia angkat tangan tinggi-tinggi. Dan kita tengok kawan-kawan kita yang angkat tangan, kita kata jangan, kamu ni over lah. Kan, over. Sebenarnya begitu, ya. Sebab tu paras doa dia tu kadang-kadang minta maaf lah, ada yang doa tu nampak macam selekeh sangat, ya. Letak tangan atas riba je macam tu je nak minta dengan Tuhan. Dia kata macam mana kan. Sebab tu kata ulama, kita nak doa ni paling tidak pun hujung jari kita ni sama dengan paras bahu. Sekurang-kurangnya tak. Saya elok nak angkat tinggi lagi sebab kita nak memohon sesuatu, memperlihatkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab tu doa ni tuan-tuan, tuan imam, saya dulu masa dalam kerja dulu, saya beritahu ustaz-ustaz saya tu, kalau boleh doa ni jangan panjang sangat. Betul tak tuan? Dia jadi anti climax. Apabila doa panjang sangat, makmum dah lengah dah, mula dia letak atas riba. Betul? Ada yang letak atas riba tak kat sini? Dah tengok ya. Jadi tu imam segala Rabbana dia buat keluar semua. Yang dia ingat. Rabbana tu, Rabbana ni. Pada satu Rabbana, dia tunggu. Agak-agak Rabbana apa tuan? Saya rasa tuan boleh agak tu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang ni aku duk tunggu ni lambat nak keluar yang ni lah.
kan. Ini terutama sekali waktu kenduri, nak tengah hidangan telah pun siap, nasi biryani dah terbau, kari kambing dah sejuk. Jadi sebab tu doa makan ni ringkas. Doa makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Rasulullah aja doa pendek je. Ada setengah kawan-kawan kita dia tambah lagi, Allahumma qili hazat ta'am warzuqhu minal halal. Kalau dia ulang balik pula, Allah mau balikkan sampai 3 kali. Orang dah nak ngap dah ni, nak ngap tu ngap. Kan? Tunggu nak ngap dah, kena setengah tu dah gaul dah. Jadi ingat tak ada doa. Dia siap gaul lah. Ambil siap dah cedok sayur. Dah ikan dah masuk dalam nasi semua. Mari tu imam, minta maaf kata imam katanya tuan-tuan kat London sana. Jadi mari-mari doa baca panjang dia silap. Jadi Rasulullah kita ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi betul-betul pendek aja. Ya. Kata Rasulullah ajar doa ni pendek. Nak masuk tandas pendek, nak keluar tandas pendek, nak tidur pendek. Mana ada doa panjang? Kan? Semuanya itulah Rasulullah bijak dalam mengatur perjalanan hidup manusia. Sampai kita jadi imam pun demikian juga. Apabila jadi iza amma qaumun falyukhaffif salatahu. Apabila kamu mengimamkan satu kumpulan, maka naklah kamu ringankan sembahyang itu, kerana di belakang kamu itu kata Rasulullah ada yang lemah. Ada yang sakit lutut lemah tu. Ada orang sakit lutut kat sini kan? Ada yang dah nak tumbang. Kan? Nak berdiri lama tak boleh ni, aku berdiri lama ni sekejap lagi aku tumbang lah. Ada yang nak qada hajat. Artinya nak tengecing, nak terberak sebagainya. Ada. Takbir takkan nak lari, dia pun tunggu je lah. Imam baca panjang pula hari ni. Kita akhirnya dia mufarakah lari sama-sama dia kat belakang. Ya. Jadi Nabi kata falyukhaffif salatahu, artinya ringankan. Sebab tu adanya ayat-ayat lazim yang sedang kita tadabbur ni, ayat lazim ni. Ya, kita baca. Nak baca surah panjang tengah pun boleh, tengok situasi. Ya, boleh ambil ayat-ayat tengah-tengah tu boleh. Kita baca dekat ayat kursi dan ayat-ayat yang lain-lain tu, tapi jangan panjang sangat. Yang panjang sangat. Sebab tu ada orang sembahyang tarawih 1 juzuk 1 malam. Ada harapan tahun ni kita try? Kan? Takut tinggal tu imam dengan Bilal. Tu imam tu Bilal pun malam besok dah tak ada dah. Kan? 1 juzuk 1 malam, 30 juzuk. Masya-Allah, kan? Saya try sembahyang setengah muka surat pun makmum dah komplain dah. Panjang lah pula ustaz ni malam ni. Dah lepas buka puasa dah kena macam-macam. Nasi beraninya, muktabaknya, apa lagi? Air cendol, air bandung. Sampai waktu nak tarawih dah ngantuk dah. Datang tu imam baca 1 muka surat. Kan? Yang paling baik ialah 20 rakaat 7 minit. Itu ramai. Itu letih sangat pula tuan-tuan. Berlaku di Indonesia. Kan? Adakah viral tu? 20 rakaat 7 minit. Kalau nak try tahun ni ada termuntah pun. Sebab terlalu cepat sangat. Jadi kita ambil sederhana. Di sini buat berapa? 11. 11 kan? Itu macam Negeri Sembilan punya kaedah. Kaedah. Tak ada masalah. Tarawih ni kita jangan duduk berkelahi buat tarawih. Janji sembahyang. Janji sembahyang. 8 pun sembahyang kan. Ada yang Nabi kata 20. Ada buat zaman Sayyidina Umar, kata silap saya, ketika mana Umar menjadi khalifah, jadi Sayyidina Umar sembahyang dengan penduduk Madinah 36 rakaat. Boleh kita try tahun ni? Tak jadi boleh. 36. Kan? Kan? Jadi kenapa dia buat macam kan? Dia kata kerana orang-orang Mekah dia sembahyang 20 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat. Campur dengan witir 3 ya. Jadi mereka ini sembahyang habis 4 rakaat, mereka berhenti sekejap, mereka tawaf. Kan? Dia berhenti habis 4 rakaat, dia tawaf. Tawaf sunat, tawaf habis 7 keliling, sambung balik. Itu makna solat tarawih. Solat relax. Habis 4 rakaat, relax dulu, pergi tawaf, datang balik, sambung 4 rakaat. Oleh kerana, tapi kita di Madinah ni kita tak ada Kaabah. Jadi saya nak mengatakan kita tambahlah rakaat lebih sikit. Itu berlakunya tambah tu kan. Ya, ada yang mengatakan Rasulullah buat 8 tu kan, ada yang kata ada riwayat juga menyebut. Jadi kita buatlah ikut termampu. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu pada Allah semampu kamu. Ikut kemampuan masing-masing ya. Kalau kita 8 lah, 11 lah. Ya, maka yang penting buatlah, kerana solat tarawih itu ada fadilatnya. Ya, lagi banyak rakaat, lagi banyaklah dia punya
pahala insya-Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita sebut, jadi pasabih tadi Rasulullah disuruh bertasbih kerana selesai satu urusan. Kerana apa? Kerana yang menyelesaikan urusan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang ke, ya. Rasulullah diberikan kemenangan. Dalam ada masanya Rasulullah mengalami sedikit kekalahan dalam perang Uhud, kan, kita kan, dalam perang Uhud semua kita tahu. Kerana itu melanggar, tentera Islam melanggar perintah Rasulullah, yakni pasukan pemanah yang ditugaskan di atas Jabal Ramamah tu. Kita pergi ke Bukit Uhud, tuan-tuan, ada satu bukit. Kita pergi umrah, jadi mutawif ni akan bawa naik kita. Sini dia kata tempat pasukan pemanah. Mereka ini meninggalkan posisi kedudukan mereka kerana melihat pada musuh dah lari dan tinggalkan beberapa barangan harta rampasan perang. Maka akhirnya Khalid Al-Walid membuat serangan balas daripada belakang, maka tentera Islam menjadi kucak-kacir masa tu. Maka ada yang luka, termasuk Rasulullah sendiri pun luka-luka, tuan-tuan, dalam peperangan, ya. Maka tetapi daripada 28 peperangan ni, yang 2 saja Rasulullah mengalami kekalahan, yang 26 lagi menang. Masya-Allah. Ya, ini rekod seorang panglima yang hebatlah. Panglima, kalau kita tak ada lagi panglima perang yang menang 26 peperangan daripada 28 siri peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah. Hebat baginda. Sebab tu kita tengok Rasulullah ni, jangan tengok dia sebagai tok guru saja. Ada orang duk bayang Rasulullah ni pakai jubah macam duk mengajar kat masjid. Jangan. Rasulullah ni dia adalah panglima perang. Dia duduk di barisan depan. Tapi yang peliknya, pedang dia tu tak membunuh orang. Ini lain luar biasa, tuan-tuan. Sebab Rasulullah orang yang rahmah rahim. Masya-Allah, ya. Dia ada sejarah menyebut begitu. Saya tak tahulah ini betul tidak, tapi rasa-rasanya betul lah. Rasulullah duduk di barisan depan perang, tapi pedang Rasulullah tidak membunuh orang. Kan? Sahabat-sahabat lain yang kira lah. Sahabat-sahabat lain itu memang panglima perang semua, ya. Kerana Rasulullah ni, tuan-tuan, dia rahmah, sifat penyayang kepada umat. Bakali adalah kita tak tahu berlaku teknik peperangan macam mana berlaku, kan. Allah Ta'ala saja yang tahu. Sebab tu Rasulullah ni benda-benda yang melibatkan kekasaran, benda melibatkan bunuh-bunuh ni, dia Rasulullah tak ambil peranan ni. Dia beri pada sahabat. Dia beri pada sahabat, ya. Jadi sebab tu orang jadi tuan guru macam tu juga, kan. Kalau nak marah orang, tuan guru jangan marah bagi tu imam ke ahli jawatankuasa masjid ke yang tegur, kan. Dia tu kena ada berhemah sikitlah, ya. Itulah mengikut pada Rasulullah. Kemudian, tuan-tuan, balik tadi, kemenangan itu datangnya daripada Allah. Jadi kita ingat dalam pekerja kita harian pun, iktibar yang boleh kita ambil daripada ayat ni, tuan-tuan. Innahu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini kenapa kita disuruh memuji Allah dan memohon pengampunan, kerana Allah memberi kemenangan. Dalam hidup kita pun sama juga, tuan-tuan. Kita dapat sesuatu nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita, bertasbihlah, memuji Allah, ya. Dapat anak, dapat menantu, ya, selesai kenduri, anak kita masuk universiti umpamanya, ya. Itu benda-benda kita lah. Maka pasabih juga, naklah kita bertasbih. Bangun pagi-pagi, mau qiyamul lail, subhanallah, subhanallah, itu tasbih tu. Alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, bertasbih. Kerana apa? Kerana memuji kebesaran Allah. Allah memberikan pertolongan kepada kita, menyebabkan anak kita berjaya. Itu di antaranya, ya. Itu di antara apa yang kemudian saya sambung sikit lagi, tuan-tuan. Dia kata, maka tatkala Rasulullah membaca ayat ini di hadapan sahabatnya, ya, jadi sukalah sahabat. Ayat mana? Bukan ayat izajah ni, al-yauma akmaltu lakum tadi. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, ya. Rasulullah baca ayat tu di hadapan sekalian sahabat, maka sahabat semua bergembira kerana tugas dakwah ni dah macam selesai dah. Dah selesai. Melainkan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni pak saudara Rasulullah. Menangis ia. Maka sabda Nabi SAW bagi bapa saudaranya, ya ammi. Ya, apa yang ammi menangis ni? Sebab apa? Kata dia, diberi ketahui mati kepada engkau oleh diri engkau. Maknanya Rasulullah baca ayat tu macam Rasulullah mengisytiharkan bahawa tugas aku dah selesai, lepas ni aku nak ke lain lah, nak pergi ke lain pula.
Jadi Sayyidina Abbas ni dia memang berpandangan jauh. Apabila demikian dia kata mana tugas Nabi dah selesai, maka Rasulullah tak akan lama lagi dengan kita. Dia faham macam tu. Hebat tak hebat dia ni, ya. Orang lain semua seronok, yang tak apa nak faham ni kata seronok. Oh, tugas kita okeylah dah habis. Jadi dia berpandangan jauh dari telepan ni. Lepas tu dia menangis. Jadi Rasulullah tanya, kenapa pak cik? Ammi ni ammi maknanya pak saudara lah. Pak saudara belah ayah. Dia panggil ammi, ya. Jadi kalau pak saudara belah ibu dia panggil khalun, ya. Jadi kata Abbas, maka pengistihadan kau baca ayat tadi wahai Muhammad telah mengumumkan bahawa engkau sebenarnya memberi tahu kepada kami bahawa engkau akan meninggal dunia. Itu saya dah sebut lah. Ya, maka itulah tuan. Kata ia itu dah. Maka sabda Nabi seperti engkau kata. Betul lah tu. Jadi Nabi perakui tuan-tuan, ya. Maka hidup Rasulullah SAW kemudian daripada ini 60 hari lepas turun ayat al-yauma akmaltu lakum, tuan-tuan, Nabi hidup bersama dengan para sahabat selama 60 hari sahaja, ya. Tiada lihat tertawa, masya-Allah tuan-tuan. 60 hari tu Nabi dah tak ada dah gelak-gelak tuan-tuan, tak ada dah gelak-gelak. Ya, sebab Nabi ni dia barangkali dia dapat isyarat daripada Allah Taala. Kita ni tak tahu tengah-tengah duk gelak tu boleh meninggal. Kan? Tengah gelak minum teh tarik seronok kedai kopi, kan? Tengok wrestling boleh meninggal. Sebab kita tak tahu. Ya, maka Rasulullah tuan-tuan maknanya Rasulullah dah mula fokus. Dia dah mula fokus bahawa dia tidak lagi ada gelak ketawa dan sebagainya. Tapi walaupun ketawa Rasulullah dia tak sama dengan kita. Dan yang akhir sekali ayat turun, ayat yang terakhir sekali turun mengikut jumhur ulama tu kan, iaitu wattaqu yauman turja'un ila Allah. Tu ayat tu. Ya. Dan takut olehmu akan hari yang kembali kamu kepada Allah. Ini sepakat ulama, ya. Maafkan saya, dia ada khilaf ulama di antara ayat yang terakhir sekali turun pada Rasulullah. Ayat apa? Al-yauma akmaltu lakum ke ataupun wattaqu yauman turja'una ila Allah. Di antara ini, dia di antara dua ayat ni, ya. Maka jumhur ulama bersepakat mengatakan ayat inilah, ya. Saya lupa nak tengok surah apa tadi. Ingat nak tengok tadi tak sempat. Tak sempat nak tengok, insya-Allah, ya. Jadi hari ini maka ayat ini bermaksud takut olehmu pada suatu hari kamu akan kembali kepada Allah. Maka itu ayat itu, ya. Itu ayat yang turun yang terakhir kepada Rasulullah daripada dan inilah. Tetapi susunan dia tidak duduk di akhir. Dari segi susunan Al-Quran kan dia bermula dengan surah apa? Surah Fatihah kan. Lepas tu surah Baqarah. Akhir sekali surah An-Nas. Betul tak? Kita dah baca tu kan. Susunan tu tak semestinya ikut ayat turun awal. Macam Iqra ayat pertama turun. Semua kita tahu kan. Semua kita itu ulama bersepakat. Tetapi Iqra duduk di mana? Adakah duduk di permulaan surah? Tak kan. Dia duduk di bahagian ujung. Jadi susunan ini diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Ayat ni nak letak di mana, ayat ni nak letak di mana sebagainya. Jadi sahabat-sahabat pun tak tahu macam mana nak susun. Jadi susunan ini berlaku pada zaman Rasulullah sendiri, ya. Maka boleh sikit lagi tuan, ya? Boleh? Sikit lagi lah. Nak habis kita habis dah sikit dah, ya. Maka apa nama ni? Maka kemudian daripada itu 7 hari, ya, maka mengiringi surah ini maka Rasulullah membaca khutbahnya yang terakhir bahawa seorang hamba, dia Rasulullah kata dalam khutbah baginda ni, dia kata seorang hamba diberi pilih akan oleh Allah antara dunia dan antara bertemunya. Rasulullah dalam baca khutbah, jadi seorang hamba tu dia masuk diri dia lah kan, diberi pilih nak temu Allah ke nak duduk atas dunia ni. Maka pilih ia akan bertemunya. Rasulullah memilih untuk bertemu Allah, ya. Rasulullah dia bilang kalau Rasulullah nak umur panjang lagi pun boleh, mangkali kalau dia minta boleh, ya. Tetapi Rasulullah memilih untuk bertemu dengan Allah, artinya memilih mati lah, tak ada bahasa mudah, ya. Dia mati. Maka menangis Sayyidina Abu Bakar serta sembah, ya. Sayyidina Abu Bakar bila dengar Rasulullah sebut begitu, maka menangis dia dan dia berkata, dia kata kami sanggup tebus akan dikau wahai Muhammad dengan nyawa kami dan harta benda kami
dan anak kami. Kalau boleh Muhammad, ya Rasulullah, janganlah Rasulullah meninggal dunia, janganlah tinggal kami, ya. Kalau kami meninggal tak apa, kami sanggup tebus dengan harta dan anak-anak kami, tak apa, biar Rasulullah hidup dengan, ya, Rasulullah hidup. Itu yang para sahabat ni kerana kecintaannya kepada Rasulullah, ya. Kerana faham Rasulullah itu akan wafat, dia dah faham. Maka adalah Rasulullah kemudian daripada itu, pada ayat ini banyak Rasulullah bertasbih, subhanallah. Ni kita ambil tuan-tuan. Rasulullah ni bila turun ayat-ayat yang hampir Rasulullah nak wafat, Rasulullah banyak menyebut subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi, ya. Ataupun subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar pun boleh tuan-tuan, ya. Janji kita tasbih. Tapi kena ikut apa yang Rasulullah baca, subhanallah wa bihamdihi, ya, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu yang Rasulullah baca. Kerana diketahuinya ajalnya telah hampir dan adalah wafat Rasulullah itu pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11, ya. Tahun 11, ya. Mana Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal juga, kan. Rasulullah wafat pun 12 Rabiul Awal. Tengok cantik Rasulullah tu, tepat masanya Allah Taala bagi kepada Rasulullah itu. Itulah pada tahun yang ke-11 hijrah, mengikut apa yang disebut dalam kitab ni lah, ya. Jadi kira-kira 10 tahun Rasulullah berhijrah di sana. Kemudian daripada itu, kena masuk ke Madinah pada masa hijrah itu 12 Rabiul Awal juga, ya. Rasulullah berhijrah pun 12 Rabiul Awal. Maka diimbuh daripada bulan itu, dan akhirnya dimulakan dengan apa yang tersebut, yakni 10 tahun Nabi duduk di Madinah. Maka ayat ini, ni tuan-tuan, ni sebagai penamat lah malam ni. Ayat ini dia kata mengajar bagi umatnya yang berumur, ya. Maka ghalibnya ajalnya hampirlah. Yang berumur macam kita ni, ajalnya tak lama dah tu. Hendaklah membanyakkan daripada membaca tasbih dan istighfar supaya menutup amalannya dengan dapat beroleh kebahagiaan selama-lamanya. Ditutup kita lah. Jadi si yang punya kitab ini dia bagi satu isyarat pada kita lah, ya. Orang dah berumur ni, kalau yang muda pun dengan dunia, yang berumur ni banyak-banyaklah bertasbih supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita bertasbih. Kan, rajin bertasbih. Walaupun umur ni meninggal dunia ni tak kira umur, walaupun kita nampak macam orang tua-tua, kan, patut dia lah pergi dulu. Kadang-kadang orang muda pergi dulu. Ramai ayah masih ada, anak dah pergi, kan. Tok masih ada lagi, cucu meninggal dunia dulu ada juga, ya. Di antara saya dengan tuan-tuan tak tahu siapa dulu. Kalau boleh tuan-tuan dululah. Saya last sekali. Berangan tu, ya. Jadi itu kita punya perasaan. Kita rasa kita lambat mati, padahal Allah Taala sedang mengira amal kita, mengetahui akan bila lah. Tapi itu kita jangan kisah tu pasal mati. Yang penting dia kata bertasbih lah. Dia suruh bertasbih banyak. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh ingat agak-agak? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Akan senang tu. Astaghfirullah wa bihamdihi itu kita dah selalu baca. Astaghfirullah pun kita selalu baca. Tambah hujung sikit. Wa atubu ilaih. Ini bagi nasihat pada si yang punya kitab ini. Ambil pengajaran daripada apa yang kita baca, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu tu. Allah suruh Rasul bertasbih, kita pun ambil pengajaran itu supaya kita juga memperbanyakkan tasbih. Tasbih yang diajar, yang diulangi oleh Rasulullah ketika mana baginda hampir meninggal dunia ataupun hampir wafat, maka Rasulullah baca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan untuk supaya kita juga kembali kepada Allah dalam keadaan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali itulah untuk malam ni, wallahu alam. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma tawwil a'marana wa sahhih ajsadana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah waj'alna minal rasyidin waj'alna min ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
taqabbalallahu minkum.